Puaslah saya menanam ubi, menanam ubi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah dan isu-isu masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Mawi. Kira kalau ada bunuh diri kat Tanah Haram, kira Wallahualam bisawab. I don't know. Jangan nanti semua orang pergi bunuh diri kat sana kan. Jangan cun. Ada yang 2019 ke 2018, tak silap 2018 Ramadan, akhir Ramadan, malam 27, diorang ada satu ni terjun daripada Masjid Haram punya rooftop. Ui. Habis babe. Dia orang French. Aduh. So dia ingat masuk syurga set, tapi tak tahulah. Tak tahulah, tu antara dengan Tuhan, antara dengan Allah lah. So back to this story, dia macam, so dia cerita, dia cakap ada orang bunuh diri lah apa ni semua, and that room not supposed to issue. So don't issue by mistake and after a while, I know that actually every hotel ada satu bilik yang diorang tak akan issue a room. Correct. No matter where Dia the macam hotel. tangkal lah. Serius lah. Dia macam tangkal. So kalau awak nak hotel 5 star yang murah, tolong request for unwanted room. Mana tahu $2.50 one night. Tapi jawab sendiri lah pelan-pelan. Lepas tu malam ada jadi. ketuk, kan ada cak-cak apa ni semua. Serius lah. Tapi tu thing dekat Tanah Haram tu sebab aku tak tahu, tapi ni cerita-cerita mastika Orang kata yang ada orang pergi umrah tadi, macam tadi Zaki cakap, macam-macam nawaitu ada. Betul. Nak bertaubat, beribadah, nak shopping, nak social media. Tapi juga kita pernah dengar, aku pernah baca di particular artikel dia pergi sana untuk dapatkan toyol. Serius lah. Sebab sana memang tempat dia lah. Tiang toyol lah. Tu yang toyol kan. What's that tiang toyol? Boleh tak? Tapi this tiang toyol ada ulama cakap not true. Ada don't know lah. Ada certain ulama cakap there is this tiang toyol yang kalau kita minta dekat situ akan dapat satu, akan ikut balik. Apa ni semua. So apparently we need to know our niat lah. Betul. Kan? Ada orang pergi untuk different niat. Ada orang pergi betul-betul untuk beribadah. Betul. Ada orang pergi mungkin orang nak tunjuk yang aku pergi umrah. Aku pergi haji. Kau ada? Tengah buat tawaf pun boleh buat Facebook live, TikTok live tu. Aku nampak depan mata aku tu. So it's not that something that you cannot do. For me is just a short recording. Maybe that one will be for your memories. Something that you can show your kids, your generation. Kaabah macam gini. Nampak tak? Dulu aku tawaf macam gini. So from there people will know. Tapi kalau dah sampai bikin live, you dah tak selawat, you dah tak selawat, you dah tak zikir tengah tawaf, you dah langgar all the peraturan tawaf dan sebagainya, then defeat the purpose. Defeat the purpose lah. So at the end of the day, kita nak pergi umrah ni, betulkan niat kita. So ada orang nak pergi umrah nak tunggu pandai solat. Bukan nak cakap pandai solat lah, we rephrase lah. Nak tunggu pandai ngaji lah. Tunggu dah ready. Selalu cakap belum ready. Pasal malaikat maut pun ambil kita, dia tak tengok kita ready ke tak. Kita tak cakap aku dah ready nak mati, you take me now. Tak lah kan. Seram kan kita tak akan cakap yang kita ready untuk mati kan. So everything we are not ready yet. Because kita human, every day we are living on the new things. Kita akan melalui benda baru every day. So orang nak tunggu ready untuk pergi umrah, Wallahualam bisawab lah. So for me my nasihat is jangan tunggu sampai kita pandai baca ke pandai apa baru nak pergi. So kita pergi tu make sure kita tingkatkan kita punya niat. Yang kita pergi ni kita nak cari keridhaan Allah. Tapi kalau bandingkan, if you ask me bandingkan Mekah dengan Madinah, aku rasa Madinah lagi banyak tempat berhantu tau daripada Mekah. Sebab banyak duit habis tu.
Betul lah. Keras Kalau lah. bawa bini. Kalau bawa bini, Lagi keras lah. I janji nak beli jubah satu je. Dah Apa? beli satu, mak you tak nak belikan. Habis kalau dah belikan untuk mak you, mak I tak nak belikan. Habis adik ipar I, Emotional blackmail lah gitu rabak. Dia mana you trip dia lain, cash dia lain, bawa duit Itu Singapore macam tukar. orang yang suka. Because my money changing punya business jalan laju. Ustaz, ada tukar duit lah. Ada. Pam aku tukar. Tapi Madinah senang dapat money changer. Senang, Kalau tapi Mekah susah. rate dia Dia rabak. rabak. I kasih rate Singapore. There's 2.78, 2.76. Kasih rate baik. Dia Pergi select dekat down. tu 2.72. Rabak. Rabak. Lepas tu Kadang-kadang dia tengok Singapore punya duit 269. dia kasi rabak. Dia main rata je 269. Semua money changer begitu 2.69. Kau dah pakat lah. Kurang ajar. Nak tukar tak nak belah. Pas sana pun Madinah pun sekarang. Okay. Because Madinah tempat dia yes tenang. Tapi especially for macam aku punya case, aku pergi awal Mekah. That means all the compulsory stuff dah settle. Pergi Madinah cuma nak relax, cuma the only thing to look forward to kat Madinah is Raudah. Ya. Kat Raudah. Other than that dah santai-santai apart from normal 5 prayers and everything and pergi ziarah kedebak-kedebuk lah. So there's a lot of free time jika dibandingkan kat Kaabah tau. Sana pula tempat chill-chill banyak. Tempat bakso, tempat hipster tu, hipster. Serius lah? Betul. Dia punya coffee, cafe cafe dia. Okay. So you can easily be kau punya Pull away lah. kau punya arah Mana dah ada tujuan mall. tu, arah tujuan kau ni boleh terpesong tau. Okay. Nak tak payah cakap banyak. Kau nak makan KFC. Dia punya line up aja is enough to melalaikan kau. Dia punya line up Yes. setengah Ramai, jam babe. if you're lucky. Ramai Average orang. 45 minit 1 hour. Kena gaduh. Yes. So along the line, along the way, kalau kau gaduh dengan orang, kau tak sabar, dah dosa dah pahala dah kurang. Dan kalau misal kata sementara tunggu kau macam merungut, bodoh ni lambat lembab pahala dah kurang. Alah kalau macam kau tengah line up, which is very seldom orang sementara tengah line up kau zikir ke apa. Ada orang buat gitu tapi what are the odds? Kita orang Singapore tak sabar. Ya, correct. Gitu. Nak beli Dunkin Donuts pun nak kena line up. Okay. Habis dia punya servis bukan macam kat Singapore. Singapore semua top notch servis, semua lincah-lincah. Sana orang kira macam hege-hege, orang Kau chill. nak kau tak nak sudah tau. Aku tak kisah. Aku tahu at the end of the day aku dapat gaji. Pergi Itu je. mampus. Yes. Aku tak Ini peduli. habis tak habis pergi mampus lah. Aku dapat gaji. Macam gitu. That is dia mindset. So sebab tu saya cakap kalau pendengar ni nak pergi umrah, cari yang full board lah. Betul. Tolong lah. Walaupun makanan hotel, lauk air ke apa, at least you got food lah. Full board. Because kalau you nak pergi tunggu lepas solat, especially Zuhur Asar. Tak Pasal sempat. tahu is very short. Zuhur dan Asar is very short. Pukul 1 lebih habis solat Zuhur, 3 lebih dah Asar. Ya. So you tak sempat nak rehat, you tak sempat nak ini, tak sempat nak itu. Pasal apa? You spend your time queue for McDonald, queue for KFC, Hadis, apa ni semua. Queue je dah dekat 1 hour, belum makan. Okay. You dah queue semua Dah queue panjang-panjang, dah ambil makan, balik hotel, makan. Tengah-tengah makan, azan. Lepas tu kau baru, alamak baru nak makan dah azan dah. Tapi kita continue. Sambung dah tengah makan, nanti potong steam. Kan? Semayang, hotel pun semayang. Janji ingat Allah. But tu tahu juga, tahu pula ingat Allah bagai. Kat Singapura lupa. Dah datang jauh-jauh kan, might as well. Jauh kan. Tak apalah sebaik kat hotel janji semayang. So dia punya, sebab tu saya cakap try to find a hotel yang ada full board lah. Breakfast, lunch, dinner. Kalau tak pun ambil half board, breakfast and dinner. The reason why I'm sharing this bukan nak kata aku ni baik ke ataupun jahat ke apa, bukan. Tapi macam tunjuk macam gitu. tahu tak apa. Sebab the point is there's a lot of distraction kat sana. Walaupun kau buat ibadah pun banyak dia punya cobaan. Kau nak pergi solat pun banyak dia punya cobaan. Yang mana mata biru tak nampak lain nampak mata pun dah punya jambu. Wow. Itu pun distraction juga tu. Distraction besar punya distraction. Habis banyak distraction. Kedai-kedai, dia punya makan sedap-sedap. Ya, Aku punya experience dekat Mekah sekali. First time pergi makan kat Mekah, tak tahu portion besar kecil. Dalam bilik 3 orang kan. Aku, bini aku dengan adik ipar aku. Beli dia punya nasi mandi. Ya kan dia punya portion macam kat Singapore lah. Mula-mula beli 2. Dah tengah line up ni, kali kata tak cukup lah, beli 3. Datang tamak kan. Beli 3. Satu paket 3 orang boleh makan tu.
Lagi dua membazir. Dah datang dosa. So correct. my point is banyak distraction. correct. Shoppingnya baik. Lagi kalau dapat clock tower punya hotel, nak masuk hotel Ada tu body shop. ada Body shop, babe. guest, ada kedai jual suara dalam. Nak masuk tapi distraction Ada sana. Victoria's Secret? Tak ada. Dia macam Victoria. Macam serius Tapi yang Arabnya. Arabnya. Alap. Alap. Halal. So dia punya kedai es krim ni dah enough to make you distracted. Correct. Aku nak pergi cari kedai es krim ni makan setengah jam tu. Sebab there's this popular. Banyak. Especially with this day and age. Sebelum aku pergi, mistake was tengok TikTok banyak sangat. Orang recommend, jika pergi datang Mekah cari ni, ais krim dia sedap. Datang Madinah cari ini, dia punya bakso sedap. So waste time cari benda tu. Betul. Memang dalam hati memang pergi sana nak ibadah, tapi bila dah lull period kan. Ya aku nak cari benda yang kat TikTok ni. Cari tu, sanggup pusing cari mana ni ais krim yang sedap ni, yang ada 2 color gedebak-gedebuk. Cari. At the same time bila cari tanya orang, sini mana ada jual tu anggota garam Suria. sambil menyelam buang air tu. Itu juga. So gangguan. Yes, gangguan kat sana ataupun bagi aku gangguan yang mistik-mistik ni is normal, mana-mana ada. Serius lah. Tapi bagi aku I'm more concerned for the gangguan pada diri sendiri. Sebab bila kita nak buat benda baik, nak buat ibadah, ni setan-setan ni semua dorang makin gelisah. Dorang kalau boleh dorang tak nak kita buat benda baik. So the more kita cuba nak buat, the more dorang kacau. Ya, correct. Macam kita kat Singapore tak payah kacau pun memang kita setan naturally apa. Normal tak kacau memang. Ni part of me. Part of me. Dorang lebih bagus daripada aku. Tapi bila kita kat sana kita cuba nak buat baik. Yes. The distraction will come. Barang-barang murah-murah, jual-jual, berebut-berebut, telanggar sana telanggar sini. So the point is be careful lah. That's why the first time aku pergi, the last time aku pergi tu, rasa macam tak puas. Sebab aku tak tahu apa nak expect. Lagipun aku tak sihat, wife aku tak sihat. So pergi semua masa kalang kabut, ikut orang cakap pergi sini kita ikut. Buat tu ikut without knowing the full meaning of it. So insyaAllah jika diberi peluang kita nak pergi lagi. So now we know slightly better what to expect, what to expect. There's always the impian nak pergi lagi lah, and to be more careful lah. Itu memang everyone punya impian lah. Diorang kalau dah pergi, diorang balik, kalau tanya lagi nak pergi lagi tak? Jarang lah diorang cakap tak nak. I belum pernah dengar. Maybe harap tak akan dengar orang cakap betul. Itu satu balak tau. Orang cakap tak nak pergi lagi lah. Serik. Satu balak. I think almost everyone that I ask or ask them about Makkah Madinah, will they want to come back? Everyone say yes. Yeah. Even my wife yang patah kaki kat Mekah pun dia cakap I want to go again. Even my wife yang sampai Mekah patah naik kaki, wheelchair. Itu patah kaki mistik tak? Memang jatuh je. Patah kaki memang macam Humpty Dumpty lah. Itu ada patah kaki. Ramai orang lah. Kena stampede lah tolak. Dia bukan stampede lah. Dia macam dia miss the step. Aduh. Kali dia miss the step, dia tak slide tau. Dia just macam dia tengah tahan diri dia. I was in front of her. So dia tengah pegang tau. Tengah pegang turun tangga. Sekali dia terslip. Dia terlepas. Dia terduduk. So I pusing KKN dia dulu. Standard lah kan. Husband yang punya happiness memang ketahukan bini kan. Standard. Jadi dah KKN dia cakap I break my ankle. So diam. Jangan main-main. Betul saya ni break ankle. Dia macam terus muka dah serius lah. Break ankle. Terus polis datang nak halau. Dia cakap macam nak maki. Dia cakap you get lost. Sekali I pegang depan kaki kan. Cakap ni dah panas Dah panas. Sekali I try to rotate. Cakap ni dah patah ni. But I just keep quiet lah. Just cakap okay kita try cari tukang urut apa lah. Kita cari tukang urut pegang. Bu ini sudah rasanya sudah patah bu. Jadi the next morning pergi doktor. Is a clinic is a private hospital lah. Pergi. Oh sorry, Eid Mubarak. We got no orthopedic. Aduh. Dia cakap you cannot do casting. You find for me any cement? Dia tanya dia which construction cement you want me to bring? Oh you don't sarcastic with me Dia cakap engkau sarcastic dengan aku boleh. Engkau hospital lah. Muka. Dia cakap okay, tak apa. I need to do something. I evacuate lah. Terus I get a car, I take flight, the earliest flight balik Singapore.
InsyaAllah. Balik Singapura terus cakap tak ada balik-balik rumah man. Terus pergi Sengkang Hospital. Sampai Sengkang, dia punya kaki dah macam belon tau. Kaki dah belon dah. Itu flight berapa lama tu nak 10 tahan jam, tu? Naik Scoot Itulah. lagi. Rabak Habis asal Scoot lagi. Scoot plus yang depan. Tapi dia punya plus Sikit macam mana je. plus. Plus dia macam mana plus Rabak, gitu je lah. rabak. So dah sampai Sengkang Hospital, doktor tengok, oh we need to pull her leg. Member dah nangis. Pull my leg dah tu. Saya cakap tak apa. Mungkin pull leg terus your tulang dah okey dah It's dah called boleh jalan balik a certain lah. maneuver when you Yeah, need to yeah, pull yeah. apa Back nama in dia. place lah, yeah. Something lah. There's a maneuver called it. So dia dah tarik, dia dah tu I kena keluar. So I don't know dia pekik ke dia apa, tak tahu lah. So dah tarik. Doktor cakap, okay, I want to see you. Cakap, okay, I jumpa doktor. I need to operate her leg. You pull okay already lah. Cakap, no, we need to operate. So cakap, okay. Sekali dia tunjukkan X-ray. Mana kita faham? Aku bukan doktor. Kan? Jadi aku tengok, Dulu Ernest pun okay, tengok orang kencing tengok orang kencing. Tengok kencing daripada alat dia. Jadi cakap, apa, tulang ada apa? Bukan tak ada tulang apa. Rupanya ada crack. Baru I know that this line means ada crack, ada apa ni semua tau. Total 12 besi babe. Rabak 12 screw. And screw dia punya gambar macam screw di rumah. Besar-besar tu. Serius And I lah. cakap doktor, you don't know how to screw ah. Dia punya screw macam Gini, gini. yeah, correct. Dia ikut macam suka hati lagi bawa tinggal sure. ada. Dia screw macam gitu. Saya cakap alamak. Saya cakap okay lah. Then my wife punya leg pula, satu kaki tapi dia kelar dua tempat. Left and right of the ankle. Rabak. Pasal dua-dua patah. So yang sini pun yang kecil punya tau. Kecil punya dah patah dua. So itu lagi. Itu dia taruh macam chain motor. Ya. Macam chain motor saya dia gitu. Habis drill. Macam stand Ya, tapi drill. Kena renovate lah kaki. Piling lah kira. Bawa piling lah kira. So Buat staging. that is something that I experience. So in term of evacuating jemaah is, I think we can do. So benda ni memang is not that I do for jemaah, is my own family members. Ya. So dia punya jaga is lain tau. Sebab selama ni kita dengar orang-orang pergi umrah, pergi haji, pergi tanah suci, banyak cubaan depending on what they do, what they experience in life. Kita dengar macam-macam. Dia salah buku mastika jugalah. Tak nampak Kaabah, tengah solat nampak burung Garuda, kena attack ke apa. All those benda pelik-pelik. Tapi we Nampak feel perempuan nampak dekat tempat tawaf orang tak pakai baju. yes, correct. Itu pasal orang tu suka tengok porn. Sebab itu. So macam itu. Story lah. Okay. A lot of story. Aku nak tanya soalan ni pasal orang yang meninggal kat sana. Okay. Kita berbual pasal orang yang sakit, kita berbual yang ada health issues to evacuate. Kalau diberikan peluang, aku nak meninggal kat sana. A lot of people will say that. Siapa tak Cuma, but if the person atau waris dia nak what do you call it, repatriate Bawa balik lah. can we Last can year we do it? November I have one jemaah. Okay. And it's sedara lah. My abang saudara. So dia sakit buah pinggang semua. So I dah preparekan dekat Madinah dialysis berapa kali, Mekah dialysis. Oh, sana pun ada ke? Ada dialysis. Kita buat lah. So kita bawa jemaah pergi lah, pergi hospital, kita bikin booking semua. So the first day tau sampai. Malam tu kita schedulekan dia untuk masuk Raudah. So dia sampai dia dah penat tau. Dia dah penat. Cakap Zaki, tak apa Zaki, I want to rest first. Pasal malam masuk Raudah. Dia macam happy lah. Walaupun kita tahu dia kidney patient, dia tak kuat, all the way dengan wheelchair semua. Tapi dia macam semangat, macam wow, dia ni betul-betul tu lah. Dia cakap, ni nak masuk Raudah, takut first and last. Masya Allah. So I pay mindset, kita main pergi sekali je dapat masuk. Bukan yang kita dapat masuk Every 30 days by right dia sekali je. So masuk. memang kita masuk sekali je. Booking Apa maksudnya? Raudah, masuk dapat Raudah tu. Dia pay permit, kita cuma dapat sekali dalam 30 days. So dah tak 30 boleh masuk lagi? Lepas tu tak boleh masuk. That means kita dah masuk sekali, you cannot masuk lagi. In that 30 days. In that 30 days. So in that 30 days kita dah memang balik. Kita 14 hari pun. Kat Paling Madinah lama pun berapa 14 hari? days pun. Usually it's 11 days. So bila time dia cakap gitu, dia cakap yelah memang ni you must. Dan I cakap you must do it well. You betul-betul doa apa semua. Semangat So dia dah pergi. So I tak bawa masuk jemaah. Pasal ada satu ustaz ni bawa. So dia bawa masuk apa semua. So I tunggu dekat hotel lah. Dapat masuk lah.
Dapat masuk. Okay, Dia lagi wheelchair, lagi lain lane. keutamaan. So anak-anak dia tolak dia. So, dapat masuk, dapat semayang, dapat apa ni semua. InsyaAllah. Dia balik. So dia the first one to balik. Pasal dia masuk dulu, dia balik dulu. So petang dia balik kat hotel, I jumpa dia cakap, okay bang, dah boleh makan di dinner lah. Dah boleh makan dinner apa ni semua. So okay lah, tengah makan dinner, cakap best lah experience dia lah. Habis cakap, asal makan sikit. Cakap nak rest lah, penat lah. So besok ada ziarah apa semua. So I want to be fresh lah tomorrow. Cakap okay lah. Naik bilik. So bila time dia naik bilik, so anak dia dah cakap, anak dia lain bilik. So dia dengan wife dia. So wife dia lepas isyak pergi masuk raudah. So dia seorang lah kat dalam bilik. So okay, dekat dalam bilik. So anak dia teman dia, anak dia lelaki. So anak dia temankan dia apa ni semua. Dah settle. So I pun lepas tu dah tak jumpa dia lah. Pasal the next morning baru jumpa kan. So I pun jumpa pegawai apa ni semua. I jumpa lain jemaah apa, dah habis semua 11 lebih tidur pukul 2:30 pagi. I'm a person that I don't silent my phone at night. Pasal kita punya type of kerja, kita punya type of kita bergaul is people need us anytime at the last minute. So that day I silent my phone. And I go to sleep. So I cuma dengar buzzing tau. So buzzing I macam not important lah. Not important. So macam okay lah. Okay, dia buzz lagi. Dia buzz. Sekali tengok phone, my kakak saudara, dia messenger call. So I angkat telefon lah. Kak nak asal dia dah tak bernapas lah. Dah tak bernapas. Mata tu terbuka. I terus sarung apa yang ada dengan aku punya seluar 3 suku. Aku keluar, pergi bilik tu, masuk, terus tengok dia dah macam bukan tengah lah, dia dah macam dah tu tau. Lepas after few seconds, paramedic datang. Okay. Pasal one thing good, dia punya wife pergi dekat bellboy call ambulance, paramedic. Paramedic datang bikin CPR tu, dia cakap finish, no more. Cakap wife dia cakap do again, don't buat lagi. No more, we cannot do anything. We need to bring him ready. Dia cakap, alamak, so bring him Dia cakap, ini aku first time saya macam gini. First time macam gini means is like first time as a boss I face this. Faham? Dulu pegawai pegawai just assist boss. Betul. Kan? Kita pula jaga jemaah. Ni sekarang aku yang kena face this. Aku punya pegawai yang bawa jemaah bikin ziarah semua. So it's like macam it's a different angle of tackling this situation now. Dan lepas tu dia punya wife tanya, pasal dorang dah nak angkat. Cakap nanti ada tabur pacai semua tak? Dia cakap ini dekat sini tak ada ni semua. This will be the last time you tengok dia. Tak nampak lah, tak jumpa. Cium apa, berbual. Serius Tak jumpa. Why Terus Sana paramedic datang. Paramedic terus call, satu van datang. Dan itu mortuary van. So mortuary van, dalam mortuary van tu ada few jenazah juga. I see. So masuk, stack jenazah, terus bawa pergi mortuary. Then that's where from 2:30 AM, that's where the process start. Terus Subuh tu terus lah. Subuh tu tak tidur babe. Tak tidur. So the process like macam pergi police station, pergi mortuary, patah balik police station. Dekat police station pula diorang perlukan border number apa ni semua, benda tak ada. I need to contact consulate. Jeddah consulate. Jeddah consulate, tunggu Jeddah consulate keluarkan surat. Habis diorang kasih Jeddah consulate kasih template untuk wife dia sign untuk tanam dekat Madinah. All that need to do within minutes tau. Kalang kabut lah. Kalang kabut. Then nasib baik me and hotel punya management kita very close. Diorang kasih pakai komputer, print apa ni semua. Kau tak mana cari komputer kat sana. Betul apa? Bukan ada mana-mana hardware kedai apa kita boleh tu kan. Boleh apa, mana kedai komputer, kedai gambar apa kita tak boleh. So boleh, alhamdulillah the process is tiring. It's tiring definitely. It's tapi something that I learn a lot. Something that I feel that memang orang nak mati dekat sana, orang nak meninggal kat sana, ganjaran dia besar, memang betul. Tapi not easy lah. So bila time this thing happen dah apa, macam pergi police station apa semua. Sekali dekat mortuary, bila kita the last visit dekat mortuary tu, dia tanya nak tanam dekat mana.
So my mindset betul bakit lah. Bakit ya. Masuk bakit Bakit lah. apa? Bakit Bakit is Tanam perkuburan. tanah perguruan bakit yang Rasulullah cakap dijanji syurga. Siapa-siapa Tapi ni? Rasulullah cakap tanah Madinah dijanji syurga. Tapi yang diafdalkan is bakit lah. So kita dah cakap bakit lah. Tanah bakit lah. Cakap pasal ni tourist visa. Usually kalau orang yang bukan iqamah atau yang ada visa Umrah. resident ataupun citizen, yang resident citizen dekat bakit. Kalau umrah visa foreigner semua dekat Uhud, Jabal Uhud yang belakang. Good enough. Madinah babe. Ya. Tempat syuhada Uhud tau. So bila time cakap okay lah janji tu lah. But my sister orang dekat sana kan. So dia cakap try lah dapat Uhud, try dapat. Tapi tak boleh. Tak boleh. So diorang cakap you want try dapat bakit lah. So cakap you want bakit, you talk to Muhammad bin Salman, Siapa tu? Prince lah. Oh, So macam dia sarkastik lah. Macam mana aku dapat nombor Muhammad bin Salman? Aku kan kawan apa. Dulu apa secondary school sama-sama. Tak apa. Kan. Attachment sama-sama. kau poster dalam film sama-sama. Tu lah. Terlain. Jadi dah gitu dan macam okay lah tak apa. Then the process start lah. Tapi one thing bagus, mandi dekat sebelah dekat Masjid Nabawi punya tempat mandi. Solat pun dapat dekat Nabawi. Solat pun dekat Nabawi. So I ikut all the way. I ikut mandikan. And dia cara mandi lain macam Singapore. Yes. Dia cara mandi cop-cop lah. Serius lah. Cop-cop lah. Kalau tak ada kesian-kesian, tak ada macam pelan-pelan. kita kan ada apa? Ada sabun macam satu ni kan. Dia buat air sabun. Okay, kan tak ada apa tau air sabun. So dia dah jiros, air sabun tu dah ambil, dia tuang, dia lap. Dia basuh lagi, terus dekat luar dah standby apa kain kapahan. Dia angkat jenazah tu. Yang dia angkat stretcher tu is break into half. So dia angkat daripada tepi, dia masukkan gitu. Dia angkat dia macam toast lah, macam toast beras ya. Dia angkat macam gitu, kasih air drop, pergi dekat tempat kapan, letak, tarik, lap sikit, kapan. Fast game babe. It's like 20 minutes settle loh. 20 okay, maximum 20 minutes lah. 20 minutes settle. Okay, dah gitu semua pasal orang kerjakan waktu apa. Okay. So at that point of time I dah macam waktu semua dah lupa tau. Dah pukul berapa semua dah lupa tau. Sekali masuk bagi, that bagi will bring to the mosque. So dia turun slope terus pergi masjid. I pun ikut lah. Turun slope je, masuk gerbang Masjid Nabawi, terus azan asar lah. Oh, asar lah. Asar babe. Terus azan cakap ni asar tengok jenazah cakap okay lah. So itu jam Ustaz Firdaus pun ada, Ustaz yang Mutawif pun ada. Mutawif ikut lah. Kita boleh golek-golek lah dalam Raudah. Kita sebenarnya belakang imam babe. Masya Allah. Pasal kita diorang cakap family members apa. Ada hikmah dia lah. Kita dia cakap I masuk. Ni Raudah sini. Ni Raudah aku tak payah booking, aku dah masuk. Tempat imam kan belakang ni. Habis bikin saf pula. Kita belakang imam apa ni semua. Okay, Ustaz Bila cakap apa tau? Kita tak tahu apa amalan dia sampai kita dapat tempias dia. Masya Allah. I dah macam betul juga apa amalan dia. Tak terfikir Tak terfikir tau, because we are busy kan. Apa amalan dia yang kita dapat tempias? Kita ni yang banyak dosa ni dapat sikit tempias dia. Dapat semayang kat Raudah kosong, semayang belakang imam, semayangkan jenazah dekat taman Raudah, dapat witness all this kind of thing. Pasal to get this kind of like so-called privileges, There must be something good that he do. okay, Raudah pun masuk. bukan senang-senang kan? Raudah masuk macam kandang. Ada booking. Dia literally Ada kandang. buka, kau literally kena Lari kejar. tau. Lari tau. Kira macam serious lah. Kecam macam lari. orang To get in that situation is almost Kira impossible to get privilege lah. gila bab. Privilege Siapa boleh dapat macam that kind of macam dekat Raudah lapang semua, that means you are ministers lah. Head of state. Head of state lah. Then they will close the Raudah just for you untuk semayang. Polis semua jaga. Tapi ini babe, polis semua jaga kita. Kita dah macam minister tau. Kita masuk tu somebody lah ni aku. Okay. And kita yang masuk tu, I rasa macam aku pakai 3 suku. Pasal Daripada pagi pakai baju t-shirt apa semua. Tapi dapat this kind of, that's why one thing I see, Allah tak tengok siapa kita tau. Allah tengok apa yang kita nak lakukan. InsyaAllah. Apa kita punya amal ibadah kita yang Allah nak sampaikan kepada kita. So I ask when this thing happen, I'm a person that kalau macam orang meninggal macam baik ni macam keadaan, I'm a bit kepo.
I want to know why. Apa baik dia buat? Kita nak ikut ber. Betul. Betul lah. Kita nak kita pay ending pun baik ber. Yes. Betul lah. Takkan kita nak kita ending kat club, kat mana-mana kan. So kita pun nak kita pay ending baik-baik. So I tanya dia pay wife. Dia pay wife cakap apa tau? Sebelum berangkat tu kan pergi manasik kan. Pergi manasik. Kelas apa? Kelas umrah. Oh Kelas ya umrah. ya okay. Every Sunday pergi kelas umrah apa ni semua. So for the past 2 months yang dia pergi tu, every Sunday dia akan pergi ziarah saudara. Faham. Pasal dia cakap dia nak pergi. Nak pergi umrah lah. Bukan orang datang tengok dia. Bukan, dia pergi tau dengan keadaan dia sakit. Ingat dia dialysis apa ni semua. Dia pergi tau jumpa, dia minta maaf apa ni semua. Every week tau dia pergi. You just imagine, and 1 week yang Sunday tu is not just satu rumah, a few houses. So dia dah tahu lah yang maybe he know that he's going lah. Time is up The time is up. So Alhamdulillah. So lepas tu kau Bobby kat sana lah. Aku pergi sana. Tapi dekat Jabal Uhud. There's no way we can repatriate the body. Selalu doktor akan cakap sayang lah, rugi. Jangan, sebab sana ganjaran dia besar tu. Serius Janganlah. Jack